Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, perbincangan kita tentang tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah adalah merupakan sebuah negeri yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah negeri yang diberkati kerana terdapat di sana rumahnya yang mulia, Al-Baitul Atiq, yang dipilih oleh Allah SWT menjadi tempat Nabi Allah Ibrahim AS meninggalkan isteri dan anaknya yang disayangi, yang akhirnya menjadi sebab pembangunan di Makkah Al-Mukarramah. Makkah juga terdapat di sana telaga Zamzam yang menjadi syifa, ubat bagi segala penyakit, dan menjadi minuman yang dapat diminum oleh orang yang terdahulu sampai sekarang. Perbincangan kita tentang Makkah Al-Mukarramah. Apabila disebut Makkah, semua orang merinduinya, semua orang mencintainya. Orang yang belum pergi terbayang-bayang tentang Makkah. Orang yang sudah pergi, yang sudah mengenalinya juga mengingatinya semua peristiwa yang berlaku dan pengalaman-pengalaman yang dilalui. Perbincangan kita yang pertama tentang apakah makna Makkah. Makkah ini salah satu daripada nama Makkah, dan ia mempunyai berbagai-bagai nama. Sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila suatu tempat itu mempunyai nama yang pelbagai, suatu tempat yang mempunyai nama yang begitu banyak, ini menunjukkan kepada ketinggian tempat itu. Sebagaimana Makkah Al-Mukarramah ini mempunyai nama yang berbagai. Demikian juga Al-Madinah Al-Munawwarah mempunyai nama yang berbagai. Al-Quran, surah Al-Fatihah mempunyai nama yang berbagai. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung mempunyai nama-nama yang indah, Al-Asmaul Husna. Ini menunjukkan ketinggian yang dinamakan itu. Perbincangan kita tentang Makkah. Allah SWT sebut nama Makkah ini dalam Al-Quran Al-Karim, Makkah. Apakah erti dan apakah makna Makkah itu? Ahli-ahli bahasa, ahli lughah telah menafsirkan Makkah ini dengan berbagai-bagai nama. Ada yang mengatakan Makkah itu dengan makna tempat yang menundukkan, atau menghancurkan, atau meruntuhkan. Bila orang datang ke Mekah dengan niat yang baik, maka Mekah ini menjadi tempat untuk menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu. Kalau orang datang ke Mekah ini dengan niat yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpa ke atasnya, menghancurkannya, menghapuskannya, sebagaimana telah berlaku kepada Abrahah dengan tenteranya yang cuba untuk meruntuhkan Kaabah. Mekah juga menjadi tempat perhimpunan manusia, tempat berkumpul. Ada setengah mengatakan tempat tidak ada air, karena waktu itu Mekah memang tidak ada air, sebagaimana yang berlaku pada waktu ini. Nama yang kedua disebut dalam Al-Quran, Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah maknanya, artinya sama dengan Mekah juga, yang menundukkan, yang mencarikan, yang menggagalkan, yang menghapuskan. Sesiapa yang datang ke Mekah dengan niat yang baik, maka dihapuskan dosanya. Sesiapa yang datang ke Mekah dengan niat yang tidak baik, Allah Ta'ala akan menggagalkan rancangannya, dan ia akan dihapuskan daripada bumi Mekah. Itu dua nama. Mekah juga dikenali dengan nama Ummul Qura, sebagaimana disebut dalam Al-Quran Karim, Ummul Qura wa man haulaha. Allah Subhanahu wa taala juga menamakan Mekah ini dikenali dengan nama Al-Masjidil Haram, kerana terdapat masjid di Makkah Al-Mukarramah.
Berbagai-bagai nama lagi, Makkah, Ummul Qura, Al-Masjidil Haram, bumi yang bertuah, bumi yang punya berkat, yang punya berbagai-bagai keistimewaan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bumi ini. Di antara keistimewaan Mekah ini ialah dijadikan tanah haram sebagai salah satu daripada tanah haram, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Makkah ini telah dijadikan tanah haram yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah SWT ciptakan langit dengan bumi, Mekah ini telah pun dijadikan sebagai tanah haram. Dan yang mengisytiharkan tanah haram Mekah ini, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim telah mengharamkan bumi Mekah. Wa inni haramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisytiharkan Madinah ini sebagai tanah haram, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengisytiharkan Mekah sebagai tanah haram. Jadi dipahami bahawa Mekah ini tanah haram yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak faham pula apa sebabnya dinamakan Mekah ini dengan tanah haram, berbeza dengan tanah halal. Sebabnya kerana bila disebut tentang tanah haram, di sana ada beberapa hukum yang perlu diingati, yang perlu diketahui, yang perlu dipatuhi. Karena itulah mengetahui tanah haram ini penting, supaya orang yang datang ke sini melakukan adab ataupun etika yang sepatutnya mereka lakukan terhadap bumi yang bertuah, yang berkat ini, yang dikenali dengan nama tanah haram. Balik kita kepada tajuk kita, tanah haram. Apa sebabnya dinamakan tanah haram? Kerana yang pertama, orang yang ingin memasuki Makkah Al-Mukarramah, orang yang ingin sampai ke Makkah ini, mesti berniat ihram. Mereka tak boleh masuk, nak buat haji atau umrah, pergi ke Makkah tanpa berihram. Kerana itu dinamakan tanah haram. Nak masuk itu mesti ada penghormatannya, ada adab dan peraturannya. Itu yang pertama. Jadi bila masuk ke Makkah, tanah haram ini pula mempunyai beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang masuk ke Makkah Al-Mukarramah dalam tanah haram ini, mereka tidak boleh sekali-kali memburu hayawan-hayawan yang hidup bebas di Makkah. Dan juga mereka tidak boleh memotong pokok-pokok yang tumbuh secara sendirian, yang tumbuh sendiri di Makkah Al-Mukarramah, la yu'dadu syauku. Tidak boleh memotong pokok yang tumbuh sendirian, dan tidak boleh menangkap hayawan-hayawan yang hidup bebas di Makkah. Di Makkah juga mempunyai kekebalan yang tersendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim. Sesiapa yang cuba untuk melakukan kejahatan di tanah haram, nescaya kami akan timpa ke atasnya azab yang sangat pedih. Di sini alim ulama kita mengatakan bahawa tidak ada mana-mana negeri yang orang cuba nak melakukan kejahatan telah diambil kira, kecuali di Makkah Al-Mukarramah ini. Sesiapa yang datang ke Makkah dengan niat yang tidak baik, cuba nak melakukan kejahatan, apa saja yang nak buat. Ilhad di sini ahli-ahli hadis yang menafsirkan, ahli-ahli tafsir yang menafsirkan ayat mengatakan, ilhad sama ada kita nak buat kejahatan atau nak menyebarkan fahaman-fahaman yang tidak baik di Makkah Al-Mukarramah ini, atau apa sajalah termasuk dalam kategori melakukan perkara yang tidak baik, maka orang itu akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagi keistimewaan tanah haram ini, melakukan salat di Makkah Al-Mukarramah, Allah Subhanahu wa taala akan ganda
pahalanya 100 ribu gandaan berbanding dengan salat di tempat lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin. Salat di masjid aku ini, yakni Masjid Madinah, lebih gandaan pahalanya 1000 kali ganda mengatasi masjid-masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram. Maka gandaan di Masjid Haram mi'at alf, 100,000 gandaan pahalanya 100,000. Berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Di Madinah hanya 1,000, di Makkah 100,000. Timbul persoalan di sini tentang di manakah pahala 100,000 itu di mana? Jawab alim ulama kita, jumhur ulama mengatakan pahala 100,000 itu di tanah haram seluruhnya. Mengikut ahli Mekah, mengatakan tanah haram Mekah ini panjangnya 127 kilometer, perseginya 550 kilometer persegi. Dia mempunyai jarak yang berbeza-beza. Daripada Masjidil Haram ke Tan'im, contohnya, yang paling dekat sekali, tanah halal yang paling dekat dengan Mekah, iaitulah Tan'im. Jaraknya 7,5 kilometer. Daripada Mekah, Masjid Haram ke Arafah, Jabal Arafah atau sempadan tanah haram Mekah. Arafah itu di luar daripada tanah haram. Jaraknya sejauh 22 kilometer. Jadi timbul persoalan di sini, kenapa berbeza-beza? Yang ini 7,5, yang ini 20. Jalan menuju ke arah ke Syara'i, jaraknya lebih kurang dalam 16 kilometer. Berbeza-beza jarak ini, ahli-ahli sejarah mencari, tetapi tidak ditemui dalil yang sahih yang menceritakannya. Hanya disebut oleh sebahagian ulama. Mereka mengatakan jarak ini berdasarkan kepada sewaktu Nabi Allah Adam AS datang dulu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah dikawal oleh para malaikat yang duduk di sempadan sekeliling Kaabah itu. Ada yang jauh, ada yang dekat. Wallahu ta'ala alam, kenapa berbeza-beza begitu tidak dapat dipastikan kerana tidak ada sumber yang sahih. Bila sebut tentang Makkah Al-Mukarramah, tanah haram Makkah, siapakah orang yang pertama yang telah meletakkan tanda-tanda sempadan tanah haram? Mengikut ahli sejarah mengatakan yang pertama sekali telah meletakkan tanda tanah haram ini, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sewaktu baginda alaihi salatu wassalam datang membina Kaabah, dan setelah ditunjuk di mana ke tempat mengerjakan haji, pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi maklumat kepada Nabi Ibrahim, dan baginda telah membuat tanda di mana ke sempadan tanah haram. Seorang pengkaji tentang tanah haram ini, iaitulah Profesor Dr. Abdul Malik bin Duhais, dalam tesis kajiannya, dalam PhD-nya tentang tanda-tanda Al-A'lamul Haram, tanda-tanda sempadan tanah haram, beliau telah mencari satu demi satu. Katanya lebih kurang yang ditemui 900 tanda yang lebih yang ada di sempadan tanah haram itu. Kemudian ianya telah diperbaharui dari semasa ke semasa, sehinggalah yang terakhir sekali di zaman Raja Allahyarham Raja Fahad bin Abdul Aziz, yang telah membuat tanda baru kepada sempadan tanah haram itu. Kita faham di antara kelebihan itu menunjukkan bahawa tanah haram Makkah Al-Mukarramah ini mempunyai kelebihan salat di sana, iaitulah 100,000 kali ganda. Kebanyakan ulama mengatakan 100,000 itu semua sekali tanah haram, 100,000. Bukan hanya dalam Masjid Haram. Ini berbeza dengan 1,000 salat di Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah, di mana salat di Masjid An-Nabawi hanya 100,000 gandaan pahala itu di dalam masjid. Kerana itulah saya memberi peringatan kepada muslimin dan muslimat yang sampai ke Madinah, supaya melakukan salat di dalam bangunan. Jangan tunggu di luar. Kerana
Dalam bangunan pun ada sebagian ulama mengatakan nak yang asal, yang binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi majoriti jumhur ulama mengatakan tidak, selagi masjid itu diluas, dibina, diperluaskan, maka ianya termasuk di dalam masjidi haza, yang dikata, yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam masjid aku ini. Jadi kita fahamlah di sini tentang kelebihan tanah haram Mekah itu sendiri, lebih daripada yang lain 100,000. Mungkin akan timbul persoalan lain. Ada jemaah yang mendakwa kalau macam ini tak perlu lagi kita bersusah payah pergi ke masjid. Cukup dengan kita sembahyang di hotel, sembahyang salat di masjid-masjid yang ada sekitar itu pun sudah dapat 100,000. Di sini saya suka buat perbandingan kepada muslimin dan muslimat seperti orang yang naik kapal terbang daripada KLIA menuju ke Jeddah. Yang duduk di depan, duduk di belakang sama je. Akan naik serentak dan turun pun sama. Daripada KLIA sampai di Jeddah sama-sama sampai. Tetapi di sana ada perbezaan kedudukan. Orang yang duduk di first class atau business class, dia duduk di bahagian depan kapal terbang, berbeza dengan kursinya, berbeza dengan orang yang duduk di belakang. Dari segi menu makanan pun berbeza. Di sini kita boleh simpulkan bahawa orang yang melakukan salat di dalam Masjidil Haram bersama dengan imam jamaatul muslimin yang beribu orang, beratus ribu atau jutaan manusia, jemaah yang begitu ramai, ada kelebihan yang tersendiri. Duduk dekat Kaabah lagi, salat di sana lagi. Selain daripada 100,000, kita mempunyai lagi pahala gandaan yang lain. Keistimewaan Masjid Haram itu sendiri mempunyai keistimewaan yang besar. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bahawa rumah yang pertama yang dibina untuk beribadat kepada Allah SWT bagi manusia ini, lalladzi bi Bakkah, yang berada di Makkah. Bakkah itu salah satu daripada nama Makkah. Mubarakan, yang diberkati. Apa makna berkat? Berkat maknanya banyak kebaikan, kathirul khairat, banyak kebajikan. Kebaikan yang banyak yang terdapat di situ. Kerana itulah bila sebut tentang berkat, kita mencari kehidupan ini biarlah berkat, rezeki yang berkat. Kerana rezeki kalau tak berkat, walaupun banyak, dia hilang begitu saja, entah ke mana perginya. Tetapi yang berkat ini walaupun sedikit, tetapi cukup, madai, kita rasa tenang dan sebagainya, itu Allah SWT telah letakkan, mubarakan. Rumah ini diberkati. Rumah Baitullahil Haram ini diberkati. Fihi ayatum bayyinat. Di sana ada ayat, ada tanda-tanda yang jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini yang disebut dalam ayat ini maqamu Ibrahim, iaitulah maqam, tempat berdiri Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, sewaktu membina Baitullahil Haram, membina Kaabah. Nabi Ibrahim duduk di atas batu yang pejal. Batu ini kenal seorang Nabi. Dia melembutkan dirinya sehingga kaki Nabi Ibrahim tidak terasa sakit duduk atas batu itu. Dan apabila selesai pembinaan Kaabah, batu itu hanya melekat gambar bentuk kaki Nabi Ibrahim AS sehingga boleh dilihat oleh manusia yang datang selepasnya sampai kepada zaman kita hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fihi ayatum bayyinat. Di sana ada ayat, tanda-tanda Allah SWT yang sangat nyata. Yang disebut dalam ayat ini iaitulah maqam Ibrahim, yang telah batu yang pejal telah dilembutkan oleh Allah SWT, dan ianya terpelihara, terjaga beribu tahun umurnya sampai ke hari ini, menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengambil pengajaran. Di antara ayat al-bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah Taala di sini juga, iaitulah Zamzam, ma'u Zamzam.
air Zam-Zam yang menjadi air yang mengajaibkan kita, iaitulah sebuah telaga yang ada di sana. Dapat diminum oleh seluruh manusia. Kalau dahulu orang pergi ke Mekah, dapat minum di sana. Yang bawa baliknya satu tong kecil untuk diminum dan diberi kepada jiran-jiran kaum keluarga yang datang. Hari ini dengan kecanggihan teknologi pengangkutan hari ini, Zam-Zam juga telah dihantar ke seluruh pelosok dunia, tetapi ia masih terjaga, masih ada di sana. Makkah Al-Mukarramah adalah sebuah negeri yang terletak di sebelah barat negara Arab Saudi sekarang. Jaraknya di antara Makkah dengan Al-Madinah Munawwarah iaitulah 450 km. Jarak di antara dua tanah haram itu. Makkah Al-Mukarramah, mengikut beberapa ahli sejarah, ianya dibina zaman awal lagi sebelum kedatangan Nabi Adam AS. Sudah ada. Tetapi yang sahihnya, yang disebut oleh alim ulama kita, bahawa pembinaan Mekah ini dibina setelah kedatangan Nabi Allah Ibrahim AS ke Mekah. Nabi Ibrahim yang berada di bumi Syam, di Palestin, telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya membawa anak dan isterinya, Hajar dan Ismail anaknya, bawa ke Mekah dan ditinggalkan mereka di Mekah. Setelah sampai, Nabi Ibrahim AS letak anak dan isterinya, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Allah Ta'ala tunjukkan tempat tersebut pada Ibrahim, letak di tepi tapak Kaabah. Mereka hanya membawa sedikit bekalan, makanan dan air. Nabi Ibrahim AS setelah meletakkan isteri dan anaknya di tempat tersebut, baginda telah berpaling untuk balik semula ke Syam. Ditanya oleh isterinya Hajar, "Ya Ibrahim, ila aina?" Wahai Ibrahim, kemana kamu nak pergi? Kamu nak tinggalkan kami di bumi yang tidak ada manusia, yang tidak ada makanan ini? Ibrahim tidak berpaling. Seorang bapa yang sudah berumur, nak tinggal anak yang masih kecil dengan isterinya, dengan ibunya yang tentulah kalau berpaling, mungkin dia akan terasa sayu ataupun pilu untuk meninggal mereka. Ibrahim terus berjalan. Hajar bertanya lagi, "Ya Ibrahim, ila aina?" Kemana ya Ibrahim nak pergi? Ibrahim tak jawab. Ditanya kali yang ketiga, "Ila aina ya Ibrahim?" Ibrahim tak jawab. Pada waktu itu Hajar, seorang perempuan yang mempunyai tahap keimanan yang tinggi, telah bertanya pada Ibrahim, "Allahu amaraka bihada?" Ya Ibrahim, Allah SWT kah perintah kamu supaya meninggalkan kami di sini? Ibrahim kata, "Amarani Rabbi." Ya, bala, saya telah diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kamu di sini. Apa jawapan? Apa yang telah dijawab oleh Hajar yang imannya mantap? Dia tak sumpah Ibrahim. Kalau hari ini mungkin kita boleh dengar sumpah seranah yang berlaku sampai langit ketujuh. Hajar mengatakan, "Izhab idzan lan yudayyi' Allah." Kalau ini perintah Allah ya Ibrahim, pergilah. Allah SWT tidak akan sia-siakan kehidupan kami di bumi ini. Setelah Nabi Ibrahim pergi, Hajar dengan anaknya yang masih kecil makan makanan yang ada, yang akhirnya bekalan mereka telah terputus. Hajar cuba nak mencari air, di manakah sumber air yang ada di sini.
maka dilihatnya manakah bukit yang paling dekat, iaitulah Bukit Safa. Naik atas Bukit Safa. Tengok keliling Kelang tak ada. Mana bukit yang paling dekat, yang tidak tinggi sangat, iaitulah Bukit Marwah yang ada di hadapannya. Maka Hajar turun daripada Safa, pergi ke Marwah, sampai di celah wadi, lembah yang rendah yang tak nampak anaknya tepi tapak Kaabah sana. Hajar telah berlari anak di situ untuk nak cepat naik ke tempat yang tinggi supaya nampak anaknya. Itulah yang menjadi sunnah kepada kita hari ini. Bila sampai di antara dua tanda lampu hijau itu, supaya kita berlari-lari, mengenangkan peristiwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu kita, qudwah kita, contoh wanita salihah, iaitulah Siti Hajar.